Ke surat 88 ya. Sampai dedahan amalan orang hidup. Baik, dedahan amalan orang hidup kepada orang mati ya. Amalan orang hidup, apa yang kita lakukan ya, dikasih tahu sama ahli keluarga kita tau. Baik itu kalau kita buat baik, kita pergi kuliah, kita sedekah, kita pergi ibadat, kita tawaf, kita apa semua, tanpa kita bilang aku hadiahkan pahala pada mak aku pun sampai juga. Sebab kita adalah anak dia. Kita adalah anak dia, apa kita buat dia dapat persennya. Bukan hanya persennya, kadang-kadang dia dapat betulnya. Sehingga kan kalau anaknya mahir baca Quran, mak bapaknya dipakaikan mahkota yang besar dalam alam barzah sana, di dalam akhirat nanti pun ya. Sehingga kan ada dua meninggal dunia satu kampung. Kalau satu kampung tu sama suraunya, sama masjidnya, sama belajarnya, lebih kurang ilmunya. Tapi dua-dua alam barzah ditanya kawannya, kenapa baju kau lagi spesial pada aku ya? Baju kau lagi spesial daripada baju aku pun pakaian aku tak sehebat bukan pasal anak aku rajin baca Quran. Jadi ada kesan pada mak bapak kita dalam kubur. Apatah lagi kalau kita bilang aku hadiahkan pahalanya. Kalau kita tidak sebut gitu pun ya, dikabarkan malaikat. Warta berita kita, surat khabar kita sampai kepada mereka. Anak engkau buat sekian, gembira dia, senyum dia gembira, dia doakan kita ya. Dia doakan kita biar panjang umur, dapat terus ibadat. Dan kalau anak kita buat maksiat, Allah, anak kau pergi joget, naudzubillah, anak kau makan rasuah, Allah, anak kau tipu, Allah, naudzubillah min zalik, anak kau tindas orang, Allah, anak kau suka bermusuhan, naudzubillah, anak kau angkuh, ya Allah, anak kau tak nak pergi, tak nak ibadat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berlindung sama Allah Ta'ala, menangis mak bapak kita dalam kubur. Apatah lagi, anak kau berebut harta, Allah, anak kau tak berbaik kerana rebut harta kau. Aku yang cari harta, korang tinggal dapat aja kau berebut. Allah, kalau boleh dia nak keluar dari kubur, dia bukan nak apa, bukan dia nakkan harta dia balik, dia nak bagi biar korang tak gaduh saja begitu. Begitu ya orang-orang dalam kubur ni, dia punya apa perbuatan kita terkesan pada diri dia, Sebab itu sampailah kalau suami-suami yang kematian isteri, sebab itu lekas kahwin, jangan tak kahwin dia. Ini kita cakap bukan cakap main-main, betul. Di antara perkara yang mula diminta oleh mayat tu selepas meninggal dunia ialah supaya pasangannya tu diberi Allah Ta'ala pasangan baru. Akan minta. Yang suami pun akan minta, ya Allah, isteri aku dapat pasangan baru, sebab dia tahu macam mana sepinya dia begitu ya. Mudah-mudahan lah lepas iddah isteri aku dapat pasangan baru. Tapi dia punya minta ada sembunyi kalau mayat laki-laki ni. Kalaulah dia tak kahwin pun bagus juga, masih dapat can dengan aku. Sebab apa? Kalau kahwin nanti ada pilihan. Kalau kahwin sama ada ikut laki paling penghabisan ataupun ikut suami paling baik. Maknanya ada saingan lah. Ada saingan ya. Kalau yang perempuan dia akan dengan jujurnya, ya Allah, berikan suami aku pasangan baru, ya Allah. Sebab dia tahu keperluan untuk suaminya itu tak boleh dipenuhi kecuali oleh seorang yang bernama isteri. Sebab dia isterinya ya. Jadi dia minta sama Allah Ta'ala supaya suaminya dapat pasangan. Selagi suaminya tak ada pasangan, dia punya risau. Sebab tu kalau isteri meninggal, lekas kahwin. Jangan bilang dia sekarang, nanti dia marah. Sekarang dia masih hidup. Jangan bilang awak mati aja, saya kahwin. Jangan. Diam-diam aja. Diam-diam. Jangan pandang-pandang pun. Kalau dia ni pergi, siapa aku nak ganti. Jangan cari-cari pun. Dah sampai waktunya, nanti adalah Allah Ta'ala sedasarkan gantinya. Begitu ya. Begitu. Itu semua tu. Sebab dia terkesan. Dia tahu dunia banyak serigalanya. Dia tahu dunia banyak harimaunya. Dia tahu banyak yang nak ragut keimanan suaminya. Dia dah tahu dah. Maka dia mintakan kepada Allah Ta'ala. Terkesan ya. Baik, dedahan amalan orang hidup kepada orang mati. Ketahuilah bahawasanya amalan orang hidup itu didedahkan kepada orang mati dari kaum keluarganya ya. Dari kaum keluarganya dia dapat tahu gembira dia. Apabila mereka melihat yang baik-baik, mereka pun bergembira dan bersukaria, lalu mendoakan pula agar orang yang mengamalkannya itu terus tetap dengan amalannya dan istiqamah. Mudah-mudahanlah ya Allah, anak aku terus ibadat ya Allah. Lindungilah anak aku daripada menyeleweng ya Allah. Didoakan kita, begitu ya. Tetapi jika mereka melihat selain daripada itu, mereka akan berduka cita. Mereka gundah gulana ya. Mereka akan berduka nestapa dan mereka merasa kecewa terhadap apa yang telah mereka saksikan itu. Lalu mereka akan mendoakan orang-orang hidup itu supaya mendapat hidayat dan taufik untuk mengerjakan kebajikan dan membuat amal soleh sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum
tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amalan kamu didedahkan, dibentangkan kepada keluarga dan kerabat kamu. Ya. Oh, keluarga kita pun dapat. Ya, mak kita pun dapat. Sanak saudara kita pun dapat. Ha? Kaum kerabat tu lebih luas lagi. Ya. Makna orang ada hubung kait dengan kita, yang ada hubung kait dengan kita pun dapat tahu khabar tentang apa amal-amal perilaku kita. Ya Allah, malunya. Pagi, tengok anak kau baca Quran. Ya Allah, baguslah, mudah-mudahan anak aku istiqamah. Sekejap lagi pukul 10, anak kau tengah mengumpat. Alamak. Pukul 12, anak kau pergi tempat bukan-bukan. Allah, mak kita tahu, bapak kita tahu. Ya. Sebab itu kita bilang, ya, kita nak pergi kubur kawan-kawan kita takut tahu. Kita habiskan baca hadisnya, ya. Jika amalan itu baik, mereka bergembira. Dan jika amalan itu selain dari itu, maka mereka merayu, menyeru kepada Tuhan, Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah engkau wafatkan mereka sehingga engkau memberi mereka petunjuk sebagaimana engkau telah memberi kami petunjuk. Ya Allah. Baik itu, ya. Minta maaf tuan-tuan, ya. Kalau dah baik-baik kita kan ramai kawan kita meninggalkan. Cuma kita saja belum meninggal. Cakap terus terang lah, ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, ya. Sebetulnya setiap kali kalau kawan kita meninggal ke, ponaan kita meninggal ke, senang cakap lagi lah. Kita ni kan ustaz, ya. Kalau anak murid kita lah, kononnya ada anak murid lah meninggal. Janganlah kita nak yoyo tau. Sebetulnya kita nak menghadap kubur dia tu, kita malu. Sebab roh ni dah nampak hakikat tau. Wali aja, dia tengok muka kita, dia tengok lo, pakai serbannya besar tapi mukanya kok keldai. Wali aja boleh nampak hakikat kita, ya. Allah Ta'ala bukan kasyaf arwah lagi, roh lagi. Dia boleh nampak, ya. Dia boleh nampak. Istilahnya kalau ada kawan kita meninggal dunia, kita pergi kuburnya ke, kita bikin tahlilan untuk dia ke, khususnya pergi kubur dia, janganlah kita nak ngada-ngada. Nanti dia tengok kita, nanti mesti, wah ini mesti dia bilang malaikat lah. Malaikat, tok guru aku datang. Janganlah nak gitu. Bahkan nak pergi kubur dia tunduk-tunduk, malu-malu, istighfar. Ya Allah, tutup aib aku, Ya Allah. Janganlah dia nampak muka aku dengan nampak jelek. Sekali dia tengok, loh, ini ustaz kan? Malaikat ni ustaz aku kan? Yalah. Kok mukanya gini, ya? Dulu setahunya aku salam cium tangan dia. Itu ustaz kau, dia memang pura-pura. Allah, malunya kita. Dia nampak tau, dia nampak hal awal kita, orang dah mati tu. Dia kan pura-pura. Menyesal aku belajar dengan dia selama ini. Menyesal aku apa buat baik dengan dia semua. Rupanya dia bajingan, rupanya. Musang berbulu ayam. Allah, dia nampak. Allah, dia nampak. Malaikat tu, ustaz aku, apa ya sih kok gitu mukanya? Dia memang begitu mukanya. Kau sekarang baru kau tahu. Dari dulu dah muka dia begitu. Dah dari dulu muka dah begitu. Entah ya na'udzubillah, entah muka apalah, berlindung sama Allah Ta'ala. Sebab itu, ya, kalau ada kematian kita nak ziarah kubur kawan-kawan kita, kena insaf, kena malu, ya. Ya Allah, apalah dia nampak aku, tunduk, Ya Allah. Ke depan kubur dia kita nangis, bukan nangiskan kematian dia. Nangis, kau nampak apa aku sekarang ni? Apa kau nampak aku sekarang ini? Kau dah nampak hakikat aku. Orang mati kan nampak, roh kan nampak hakikat. Kau nampak hakikat aku yang selama ni kau sayang aku. Kau kononnya ustaz, kiai, tok syekh, tuan guru, Pak Imam kau panggil aku. Sekarang kau dah nampak aku, agaknya sekarang kau masih, kalau kau boleh hidup balik, kau masih nak berkawan dengan aku ke tidak? Allah, pasal dibentangkan. Dia dah nampak hakikat kita. Dia nampak hakikat kita. Kita pergi kubur dia kan dia nampak. Dia ni, dulu aku tengok dia, wah harumnya, wanginya, minyak atarnya. Wah, cantiknya jubah serbannya. Sekarang aku tengok dalam hakikatnya kok gini mukanya, baunya kok sebusuk-busuk manusia. Ya Allah. Takut, ya. Takut sekali, ya. Itu orang-orang mati, dia tahu tau. Dia tahu kita. Janganlah kita nak yo-yo dengan orang mati, ya. Janganlah nak yo-yo dengan orang mati, ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah Ta'ala. Wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba'i wa ummahat yaumal jumu'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum nura wa ishraqa fattaqullaha wa la tu'dhu mautakum. Ya Allah, Rasulullah yang nasihatkan kita, ya.
Mudah-mudahanlah Allah beri kita taufik hidayat supaya dapat ikut cakap Rasulullah ya. Amalan-amal manusia dihadapkan kepada Allah Ta'ala pada setiap hari Senin dan hari Khamis. Sebab itu Nabi suka puasa hari Senin dan Khamis. Supaya apa? Amalannya dinaik kepada Allah Ta'ala sedang keadaan Nabi sedang berpuasa. Syukur kita hari ini kita yang ada puasa yang bagus, yang tak puasa tapi kita ada kuliah, mudah-mudahan jadi penyebab ampun kita ya. Mudah-mudahan menjadi penyebab rekod kita baik dibawa naik pada Allah Taala ya. Setiap hari Senin dan Khamis amalan kita dinaikkan ke hadirat Allah Taala. Dan dihadapkannya juga kepada para anbiya dan kepada para ibu bapa pada setiap hari Jumaat. Jadi setiap hari Jumaat ditunjukkan pada nabi-nabi ya tentang amalan kita. Nabi kita tengok, Nabi bilang aku bermanfaat bagi engkau di kala hidupku dan sesudah matiku. Di kala hidupmu aku ajarkan kau syariat, mengenalkan kita agama Allah Taala. Sesudah matiku setiap harilah amal kau, setiaplah amal kau tu sebelum dinaik bawa ke hadirat Allah akan dibawa ke haribaanku dahulu. Kalau aku lihat yang baik aku ucap alhamdulillah. Kalau aku lihat yang buruk aku mintakan ampun. Begitu Rasulullah. Dia ada komen minta ampun baru amalan kita dibawa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi bilang ya, amalan dibawa naik ke hadirat Allah Taala dibentangkan kepada Allah Taala pada setiap hari Senin dan Khamis, kepada para anbiya dan kepada ibu dan bapa kita pada setiap hari Jumaat. Dan ketika Rasulullah cakap ni, Rasulullah masih hayat lagi. Sekarang Rasulullah sudah wafat dan memang betul-betul setiap hari Senin, setiap hari Jumaat segala amalan kita dibawakan kepada baginda dan kepada mak bapak kita. Dan kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengecewakan harapan orang-orang mati kamu. Di antara orang mati kita yang paling kita tak nak kecewakan siapa? Nabi lah. Sebab paling sayang kita Nabi. Paling dakwahkan kita Nabi. Paling prihatin dengan kita Nabi. Kalau amalan kita, catatan kita jelek, yang paling duka cita siapa? Sebelum mak bapak kita, Nabi dulu duka cita. Nabi sayang kita lebih pada mak bapak kita. Lepas itu bulan Maulid, selawat je selawat. Bikin marhaban ya marhaban. Ya bagus, alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa satu, jangan buat Nabi duka cita dalam bulan-bulan Maulid dengan maksiat kita. Dengan bulan-bulan Maulid buat maksiat kita bermacam-macam. Buat Nabi duka cita dengan kita. Buat Nabi duka cita dengan kita. Begitulah dengan mak bapak kita. Kita bikin tahlilan lah, kita bikin yasinan lah. Ya bagus, alhamdulillah, memang digalakkan. Tetapi jangan buat duka cita mak bapak kita. Setahun sekali kita buat tahlilan untuk bapak kita bulan ruahan. Tapi hari-hari buat duka cita mak bapak kita. Tengok gambar haram, cakap yang haram, apalagi makan yang haram, kerjaan yang haram. Allah kecewa mak bapak kita, duka cita dalam kubur ya. Duka cita dalam kubur. Sebab itu kita bilang, apalagi kalau adik-beradik bergaduh, berebut tanah. Allah, mak bapaknya aku yang kerja cari harta, kau tinggal ambil aja kok gaduh. Itu ya. Apa dalam kitab taruh ya. Kitab Bahrul Mazi kita akan jumpa bab itu ya. Tentang harta benda kita diambil oleh abang kita lah, apa semua umpamanya lah ya. Ataupun dia gelapkan oleh adik kita semua. Boleh tuntut. Memang boleh tuntut. Hak kita boleh tuntut. Boleh pergi mahkamah, boleh tuntut sekalipun. Tetapi dia bilang bukan menjadi adatnya kita berguam-guam lantaran harta dunia. Halalkan sudah, yang makan pun siapa? Abang kau. Yang diambil apa tu? Ketulan api neraka. Yang ambil ketulan api neraka. Harga buat mak bapak kita gembira dalam kubur lebih besar daripada harga 100 ekar tanah. Harga buat mak bapak kita gembira dalam kubur lebih mahal daripada harga segala apa berapa juta sekalipun. Gembira mak bapak kita dalam kubur. Dia kasih tahu anak kau yang sulung dah gelapkan kau punya geran. Anak kau dah mula tukar begini-begini sebelum kasih tahu. Ya Allah, anak aku jahat rupanya. Dia kan dah pergi haji 3 kali. Kok termahak? Oh, bapaknya punya marah. Kalau kau dia masih hidup, kau kena dodok. Allah. Kok dia termahak? Dia tunggu. Alhamdulillah adiknya tak menuntut pula. Adiknya tahu tak malaikat? Tahu. Adiknya tahu, adik-adiknya bincang. Tapi Alhamdulillah ada anak yang satu bilang, sudahlah kak, abang-abang yang lain pun siapa ni, abang kita juga. Biar mak kita tenteram dalam kubur. Ya Allah, sukanya ada anak yang nakal, ada anak yang baik. Ya Allah, kalau semua jahat macam mana rasa mak kita dalam kubur? Dengan abang kita ambil aja, dia dah sedih, duka cita. Kita pula nuntut dan gaduh lagi dan berguam sampai panggil lawyer, sampai pergi mahkamah tuntut menuntut. Agak senang tak mak kita dalam kubur? Dia tak senang ya. Tak senang. Lepaskan saja sudah. Lepaskan. Ini cakap senanglah sebab kita memang tak ada harta ya. Kita tak ada, mak bapak kita pun tak ada banyak harta. Ini nasihatlah bagi yang ada menerima harta warisan. Dah dapat tu depan dah cukup bagus ya. Dah cukup bagus. Sedih mak bapak kita dalam kubur. Segala amalan kita dibawakan.
Atau risaunya kalau orang perempuan lakinya dia dah mati, lakinya tak kahwin lagi, risaunya. Dia tahu dunia banyak macam-macam dan dia tahu lakinya tu bukanlah alim sangat. Kalau alim sangat pun dia takut jadi boleh bertukar menjadi jahat. Al-maklum, maka dia berlindungkan dengan Allah Ta'ala banyak-banyak, dia minta Allah Ta'ala berikan hidayat. Janganlah dia mati kecuali dah bertobat. Janganlah dia mati kecuali dah bertobat. Ya, begitu ya. Potong cerita sikit ya. Baik, itu menjadi adat orang-orang salih ya, kiai-kiai ya, habib-habib ya. Macam Imam Abu Hanifah lah. Isteri dia meninggal, sebelum jenazah keluar rumah, dia akad nikah depan mayat isteri dia. Dia tak nak jadi bujang. Tak mau jadi bujang. Dia nak gembirakan isterinya. Baik, adat orang-orang kiai ya, kalau ada kematian isteri, depan mayat isteri tu dia bilang suaminya, dia sudah meninggal dunia, ya, dia sudah meninggal dunia, dia sudah laksanakan tugas dia, antara dia sama rida sama dia, rida kiai, rida ya. Alhamdulillah, jannah lah tempat dia. Sekarang waktu khidmat dia sudah habis, sudah selesai. Sekarang kau teruskan kehidupan, lekas cari ganti yang baru. Nanti dia nangis, kita cakap itu nangis konon. Yalah, sementara ni nangis atau sedih. Tak kiai tu gitu. Lekas cakap saja. Begitu ya. Dan pesankan ya, kalau kita lah takdirlah sebelah perempuannya yang meninggal, sepupu kita ke, ponaan kita ke, dan ada tinggalkan dudanya. Kadang-kadang dia bukan tak nak kahwin, dia takut sebelah perempuan yang bisingkan. Sebelah perempuan, kau tak itu sebelah pasangannya, kubur masih merah, tanah masih merah, dia tak ada tanah masih merah ke, tanah masih hijau ke, tak ada apa. Dah lepas kahwin, dah habis kahwin. Lagi laki-laki tak ada tunggu iddah, tak ada apa. Bini masih hidup pun nak kahwin boleh, betul tak? Kita jumpakan sama yang laki-laki tu ya. Kita jumpakan. Kalau yang perempuan, kita boleh lepas iddah baru boleh nak cakap, boleh cakap. Sekarang kau dah habis iddah, mudah-mudahan almarhum ridha sama kau, isteri yang baik, jaga dia masa hayatnya. Apa kekurangannya pun kau maafkan. Sekarang kalau ada jodoh kau orang Pinang, kahwin ya. Kahwin, jangan teragak-agak. Kita satu keluarga sebelah almarhum gembira kalau kau berkahwin. Begitu ya. Yang ada dia tak nak terima pinang pasal takut sebelah keluarga ni. Yang kalau kematian perempuan pun gitu, kita jumpa. Kita jumpa, sekarang ponaan kita dah meninggal. Sekarang kau sendiri, kau lekas kahwin. Tentang anak kita boleh sama-sama jagalah, macam manalah nanti boleh, maknanya boleh diuruskan lah, boleh diaturkan. Pokoknya kau lekas teruskan kehidupan kau. Begitu ya. Dan saya kalau ceramah tentang berbakti kepada orang tua, selalu saya selitkan apa tahu? Di antara poinnya ialah jaga makannya, jaga sihatnya. Selalu saya tekankan, kalau ada bapa kita yang duda-duda, khususnya mak tak sangat tahu. Mak dia boleh sendiri pun tak apa tahu. Kalau ada bapa kita yang duda-duda, tapi sebetulnya mak pun kalau dia nak kahwin jangan larang, ya. Kalau ada bapa yang duda-duda, carikan pasangannya. Jangan anak-anak larang. Tak apa pak, kita boleh jaga bapa. Lain, kau jaga sama isteri, jaga lain. Teman tidurnya, teman bicaranya, lain ya. Kena carikan pasangan. Apalagi bapaknya masih ada kebun, apalagi bapaknya masih ada pencin, bapaknya tak ada duit pun, nafkah mak tiri ditanggung oleh anak laki-laki. Mak tiri ada keperluan bapak, mak tiri tu ada keperluan bapak ya. Jadi bapaknya habis bapak nak kahwin, bapak tak ada duit, kami tanggung. Kami tanggung. Bapak jangan kasi hantaran besar-besar sangat. Bapak kahwin, cari yang sepadan gitu, kami tanggung. Tu tanggungjawab. Nafkah mak tiri, tanggungjawab anak-anak laki-laki. Apalagi bapaknya masih ada pencin, masih ada kebun, yang ada anaknya ngamuk-ngamuk, bapaknya nak kahwin tak kasih. Berdosa. Berdosa. Kita kalau ada anak yang itu, nanti dia tinggal dosa. Macam mana saya nak jumpa anak awak, panggil. Kita cakap, kita nasihatkan. Jangan begitu macam. Ya. Mak awak dah jalan selamat kembali ke rahmatullah. Dia wanita salihah, dia jalankan tugasnya. Bapak awak perlu teruskan kehidupan. Ya. Tak tahu bapak awak berapa lama hidup lagi. Mungkin lagi 40 tahun, mungkin lagi 30 tahun, kita tak tahu kan. Ada berteman. Jangan dilarang bapaknya kan. Bahkan ditanya, Pak, kadang mak dah meninggal Pak, bapak sendirian. Bapak kahwin lagi Pak ya. Bapak ada berkenan siapa-siapa. Bapak memang kenal mak jah depan tu. Rupanya bapaknya dah pandang umpamanya ya. Bapak dalam senyap-senyap umpamanya. Kalau tidak pun bapak ada berkenan siapa-siapa. Kalau tidak bapak nak kita carikan Pak, bapak jangan sorang-sorang. Kadang dia nak, kadang dia tak nak. Pokoknya dengan anak cakap begitu, besar hati orang tua ni. Bermakna anakku prihatin ya. Mana anakku prihatin ya. Yang ada anak tahan itu yang dia kekang dulu, dia tak kasih orang lain masuk rumah dia.
Allah, macam-macam tuntut nanti. Allah. Jangan ya, jangan. Kesian bapak kita dah kematian mak, jangan begitu ya. Sebab kalau sampai bapak kita buat dosa, jangan sampai bapak kita buat dosa, na'udzubillah, masih muda-muda semua baik, dah tua-tua jadi buat dosa dengan pembantu rumah. Tak apa pak, kita masukkan pembantu rumah pak, tak kisah. Dengan pembantu rumah pun Pak Haji ni boleh macam-macam story. Na'udzubillah min zalik ya. Baik. Penutup umur ketiga. Umur ketiga tu alam barzah. Penutup umur ketiga ialah kiamat. Bila kiamat semua mati, semua masuk barzah sekaligus. Malaikat-malaikatnya pun masuk alam barzah. Jibrilnya pun mati. Israelnya pun mati. Paling pengabaisan dia. Ada yang mengatakan dia cabut nyawa dia sendiri, ada yang mengatakan Allah cabut nyawanya. Ketika nak mati dia bilang, aduh ini sakitnya gini mati. Kalaulah aku tahu gini sakit dulu, aku cabut nyawa orang-orang soleh dengan lebih lemah lembut. Dia disebut orang soleh dan Nabi-Nabi dah lemah lembut tau. Bahannya kerana sakit mati tu lemah lembut macam mana pun sakit juga. Dia bilang, kalau aku tahu aku cabut dengan lebih lemah lembut lagi ya. Begitu, senyap dan sunyi. Ketahuilah bahawasanya sekalian makhluk akan berkumpul di alam barzah di masa antara dua tiupan. Sebab di waktu itu sudah tidak ada makhluk yang hidup lagi. Melainkan kesemuanya telah meninggal dunia. Allah. Dah tak ada siapa yang hidup lagi. Semua alam barzah. Dan alam barzah ada kegiatan ke tidak? Tak ada kegiatan. Roh ada. Roh tak mati. Roh tak mati. Tapi ada siksa kubur ke tidak? Yang siksa kubur malaikat. Malaikatnya pun dah mati. Jadi rohnya ada pun macam tidak ada. Senyap, tak ada apa-apa kegiatan. Tak ada apa-apa kegiatan. Tak ada apa-apa kegiatan. Senyap, sunyi, tak ada apa-apa kegiatan. Ya. Semuanya. Ya. Berfirman Allah Ta'ala, وَنُفِخَ فِي سُورٍ وَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Dan ditiup sangkakala, maka pingsanlah, iaitu apa? Rebahlah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang tak binasa siapa? Ada, tapi tak ada fungsinya. Syurga tak binasa hari kiamat. Syurga masih tetap ada. Neraka masih tetap ada. Ini belum dihuni orang tau. Tapi tempatnya tu, yang indahnya tu masih ada. Syurga masih ada. Neraka masih ada. Roh masih ada. Arash masih ada. Kursi masih ada. Ya. Yang lain semuanya tu senyap sunyi. Senyap sunyi, tidak ada apa-apa kegiatan langsung. Ya. Tak ada bezanya ya. Orang yang akhir mati sama orang yang awal mati. Orang yang awal mati siapa di kalangan anak Adam? Habil. Dia mati dibunuh adiknya Kabil. Kan? Masa peristiwa korban tu kan. Dia mati di awal masuk. Sama yang akhir mati nanti. Wah. Untung ya kau alam barzah kuat sekejap aja dan nanti dah hari kebangkitan. Saya lama-lama berapa ribu tahun daripada zaman Nabi Adam saya dah dalam kubur. Tak ada bezanya. Dalam alam barzah, yang paling lama masuk, yang paling baru masuk, rasanya boleh jadi sama. Bahkan yang ada rasa yang kemudian masuk rasa sangat lama kalau dapat derita. Bahkan yang awal masuk, kalau dapat seronok, tak lama dia rasa. Sekejap aja dah hari kebangkitan. Dan nak hisapnya pula cepat, terus nak masuk apa? Jannah Allah Ta'ala. Ya. Dah sana dah tak pakai waktu kita lagi. Sana dah tak pakai waktu kita lagi, dah tak pakai giliran macam kita lagi. Ya. Yang lama mati, boleh jadi dia rasa sejenak. Yang baru mati, dia rasa begitu lama sekali. Dia rasa begitu lama sekali di alam barzah. Inilah tiupan sangkakala yang pertama, di mana semua yang hidup dari makhluk Allah Ta'ala akan mati. Dan tiada lagi yang hidup tinggal tiada lagi yang hidup dari makhluk Allah Ta'ala, di mana semua yang hidup dari makhluk Allah Ta'ala akan mati, dan tiada lagi yang tinggal selain dari Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya, yang kekal, tidak akan mati sama sekali. Inilah jua yang dikatakan kiamat yang pertama, dan sesudah itu barulah tiba kiamat yang kedua, di mana semua yang mati dahulu akan dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala, iaitu sesuai dengan firman-Nya yang berikut pula, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan padanya sangkakala sekali lagi,
maka mereka pun bangun melihat. Semua melihat. Wa nufikha fi sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apabila tiup sekali kali keduanya, mereka pun segera bergegas bangun daripada kubur mereka, seraya mereka mengeluh orang-orang kafir. Aduhai, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami? Celakalah kami. Benarlah para mursalun. Ya. Semua kita akan alami hari itu. Ya. Semua kita akan alami. Sekarang kita sedang diambang nak menuju kematian kita dahulu. Nak masuk alam barzah. Yang kita cakapkan gini dah berjuta-juta dah berada dalam barzah. Kita belum lagi. Mungkin petang ni, mungkin malam ni. Satu perkara yang sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Allah, kematian itu dengan macam-macamnya. Ya Allah, ya. Betullah kalau terkait mayat kan baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya fulan bin fulanah. Ya fulan bin fulanah. Ya fulan bin fulanah. Ketahuilah bahawasanya kematianmu ini adalah benar. Bahawasanya kamu sudah luput segala nikmat dunia dari kamu. Dan sekarang kamu berada di dalam perut bumi. Kamu berada di alam barzah. Sebut talqin mayat dia. Sebut Tuhan saja yang maha hidup kekal abadi. Ya. Di antara dua tiupan sangkakala itu, jarak masanya lebih kurang 40 cancel itu tahun. Bukan 40 tahun, 40 perenggan waktu. Buat tahun-tahun macam mana? Dah tak ada bulan, tak ada matahari. Nak kira tahun macam mana? Jadi 40 perenggan waktu. Nabi bilang 40. Nabi tak sebut 40 tahun. Ya. 40 minggu kah? 40 detik kah? Boleh jadi. 40 detik. Lepas kiamat semua sekejap aja. 40, bangkit balik semula. Boleh jadi 40 detik saja. Boleh jadi 40 abad. Allah. Boleh jadi 40 milenia. Abad tu 100 tahun. Milenia tu 1000 tahun. Boleh jadi. Allah Ta'ala maha kuasa. Allah Ta'ala maha besar semuanya tu. Ya. 40 perenggan waktu. Senyap sunyi. Tidak ada apa-apa sama sekali. Ya. Tidak ada apa-apa sama sekali. Ya. Senyap sunyi saja. Maha suci Allah Ta'ala, maha kaya, maha berkuasa. Tak ada planet, tak ada galaksi, tak ada universe. Tidak ada apa, oksigen pun tidak ada. Allah, ya. Pasir pun tidak ada. Senyap sunyi. Bila Allah Ta'ala nak bangkitkan kita, barulah dia gerakkan semula. Baru riuh rendahan, baru semua bangkit. Ya. Adapun orang-orang dikecualikan Allah Ta'ala, sebagaimana tersebut dalam ayat di atas tadi, maka para mufassirin iaitu ahli tafsir ada bertelingkah di dalam pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan yang terkecuali itu ialah para malaikat, yang ada yang mengatakan para anbiya, dan ada yang mengatakan para syuhada, iaitu orang-orang yang mati syahid. Dan inilah pendapat-pendapat yang diberatkan di dalam masalah ini. Akan tetapi ada yang mengatakan yang lain dari itu semua. Yang ada mengatakan yang Allah Ta'ala kehendaki tak binasa siapa? Para anbiya, jasad-jasadnya tak hancur. Tak dimakan bumi, tak dimakan kiamat pun. Kiamat kan semua hancur. Ketika itu yang orang semua kita hanya tinggal sel kita saja, daripada tulang tongking kita yang kecil itu saja, tulang sulbi kita yang kecil itu saja. Mereka semua dengan satu jasadnya tak hancur. Tak dimakan bumi walau di dalam dunia, walau dah sampai di kiamat nanti, tetap tak hancur juga. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan lain, iaitu apa yang kita katakan tadi lah, arash, kursi, itu semuanya begitu ya. Baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjalu min ummati fayamkuthu arba'in. Akan muncul dajjal dari umatku, maka ia akan bermaharajalela selama 40. Para perawi hadis ini mengatakan, saya tidak tahu 40 itu sama ada 40 hari, 40 bulan, ataupun 40 tahun, ataupun 40 apa.
Sebab itu sebut 40 perenggan waktu. 40 perenggan waktu ya. Dajjal saja yang kita tahu 40 hari pun ada ulama mengatakan bukan 40 hari. Sebab apa tahu? Hari pertamanya setahun panjangnya. Hari keduanya sebulan punya panjang. Hari ketiganya seminggu punya panjang. Macam mana nak kira 40 hari? Jadi dia mengatakan 40 tahun. Ada mengatakan apa? Yang kuat mengatakan 40 hari. Itu Dajjal. Dajjal saja kita tak dapat pastikan. Ada khilaf masih dari ulama. Ini kan pula hari mahsyar nanti ya. Hari mahsyar 40 perenggan waktu. Senyap sunyi, tak ada satu aktiviti pun. Tak ada satu aktiviti pun. Ketika itu semua dah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, kita dah mati tau ketika itu. Kita salah satu yang disebutkan cerita ni semua, kita salah satunya dalamnya. Ya, baik. Kemudian Allah Ta'ala akan membangkitkan semula Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam, dan beliau menyerupai Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Maka beliaulah yang akan menentang Dajjal itu. Apa ya? Kok sampai Dajjal tiba-tiba? Oh, ni dia balik. Ini ceritanya tu. Cerita sebelum kiamat. Penutup umur ketiga. Dan kemudian terus masuk dah bangkit ya. Baik. Penutup umur ketiga tu, sebab ya kitab asalnya, Imam Haddad ya, kitab asalnya macam kitab Sabilal kita tahu, tak ada perenggan. Tak ada perenggan, tak ada full stop. Tak ada nokta. Bermula terus. Jadi orang yang terjemah yang suka pasangkan perenggan, pasangkan judul. Jadi penutup umur ketiga, habisnya ialah bila sampai apa? Akan tetapi ada yang mengatakan lain daripada semua itu. Habis. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, itu permula. Itu adalah permulaan umur yang keempat. Ya. Itulah permulaan nak masuk masuk peringkat umur yang keempat ya. Baiklah, ini permulaan akhir, tapi itu bersabda Rasulullah SAW masih penutup umur yang ketiga, iaitu kiamat punya cerita. Tetapi kena jauhkan sikit perenggannya. Ya. Sebab dia berlaku, kita dah sebut sangka kala dah apa semua, kok Dajjal balik. Ini kan ceritanya berputar balik ya. Tak apa. Baik. Kemudian Allah Ta'ala akan membangkitkan semula Isa bin Maryam alaihissalam. Bukan membangkitkan ya. Mengutus semula. Sebab Nabi Isa tak wafat. Maka tak disebut bangkitkan. Nabi Isa diutus semula. Ya. Ini keliru ya. Tentang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong taruh perenggan lain di situ. Ya. Taruh judul baru, Ahwal Kiamat. Senang cerita. Jadi kita tahu masih dalam penutup umur yang ketiga, tapi ada subtitle baru, Ahwal Kiamat. Senang cerita. Ahwal menjelang kiamat. Baik. Jadi kita tahu ya. Nabi Isa diutus semula oleh Allah Ta'ala. Maka beliaulah yang akan menentang Dajjal itu dan membinasakannya. Sesudah itu sekalian makhluk akan tinggal rukun damai selama 7 tahun sehingga tiada permusuhan di antara satu orang dengan yang lainnya. Subhanallah, riwayatnya berbeza-beza tau. Ada mengatakan Nabi Isa takbir 40 tahun. 40 tahun. Mahdi yang 7 tahun. Mahdi itu pun ada yang mengatakan 5. Nabi mengatakan Nabi akan takbir antara 5 dan 7 tahun. Setengah hadis Nabi mengatakan Mahdi akan takbir 7 hingga 9 tahun. Jadi dia senang cakap paling minimumnya 5 tahun, paling maksimumnya 9 tahun. Ya? Mungkin 7 tahun. Kenapa kok ada 5, ada 9? Yang ada yang di negeri dia dah takbir dulu. Dia awal dia dah pegang Mekah Madinah. Maka 9 tahunlah negeri itu ditakbir oleh Mahdi. Yang ada negeri kemudian baru dia dapat pegang. Maka 5 tahunlah takbir Mahdi. Dan Mahdi daripada 5 hingga 9 tahun era Mahdi, Dajjal akan keluar pada era Mahdi dan Nabi Isa akan turun bunuh Dajjal dalam era Mahdi. Cuma Nabi Isa turun ni bila? Ujung Mahdi ke? Tidak. Mungkin awal, masih peringkat awal juga Mahdi. Mungkin hanya berapa tahun Mahdi. Belum sampai 7 tahun, belum sampai 6 tahun pun. Mungkin dalam 1-2 tahun Mahdi, Nabi Isa turun. Kemudian apabila dah hapus Dajjal semua, kiraan Nabi Isa tu overlap dengan Mahdi.
Yang Nabi Isa punya 40 tahun. Berserta dengan Mahdi, berapa tahun awal pertama Nabi Isa? Imam Mahdi yang guide Nabi Isa. Dia baru turun dari langit. Imam Mahdi baru tunjuk, ini yang nama negeri Hadramaut. Iki apa namanya? Batu Pahat, Parit Rojo. Nanti Imam Mahdi akan bawa Nabi Isa mantau satu dunia dengan segala pentadbirannya begitu ya. Jadi peringkat Nabi Imam Mahdi tu 40 tahun yang kuat mengatakannya. Jadi yang 7 tahun tu adalah Imam Mahdi. 7 tahun. Jadi tapi dia bukan lepas 7 tahun baru Nabi Isa turun tau. Boleh jadi awal Mahdi Nabi Isa sudah turun. Boleh jadi overlap, bertimpa, bertindih dia punya waktunya itu ya. Sehingga tiada permusuhan antara satu sama lain. Dia kalau pemimpinnya adil, rakyatnya pun aman damai. Sampai budak kecil, dia punya pet main-main golek-golek dengan siapa tahu? Singa. Singa tak makan budak kecil. Singa ya. Dengan lagi siapa? Dengan ular. Pun tak apa-apa. Orang gembala kambing dengan serigala. Alamak, budak kecil boleh geluk-geluk dengan ular. Allah, semua begitu ya. Tak dimakan. Sangkingkan aman damainya. Habis haiwan-haiwan ni makan apa? Tak akan makan rumput singa. Dia makan haiwan juga, tapi dia makan haiwan hutan. Tak makan haiwan ternakan orang. Memang haiwan bahagian habuan dia. Baik ya. Ketika itu. Baik itu ya, minta maaf ya. Orang bilang tu zaman Mahdi keluar emas banyak. Mahdi tu zuhud lah, wali Allah lah. Kau kena faham ya. Ketika zaman tu tak ada makanan, susah. Kok dah nak kaya. Bahkan dunia dan akhir kok kau nak ingatkan kaya akan emas. Bahkan yang setengah riwayat mengatakan memang zaman Mahdi. Kalau ada yang bagus, pakai. Kalau tak ada, bila? Ya zaman Nabi Isa nanti. Zaman Nabi Isa ada riwayat yang keluar banyak emas. Ada katakan zaman Mahdi, ada katakan zaman Nabi Isa. Emas keluar sampai bukannya berbijih-bijih saja. Bertiang-tiang keluar daripada sungai. Allah, ambillah. Tak ada siapa nak ambil lagi. Dah nak bikin apa pun ya. Dah tak ada nak bikin apa pun. Kalau emas sebanyak gitu pun dah tak boleh nak terbikin apa lagi ya. Baik. Sesudah itu Allah Ta'ala akan mengirim angin ribut dingin dari jurusan negeri Syam. Maka pada waktu itulah tiada yang tinggal lagi atas muka bumi ini seorang yang beriman pun. Ataupun yang membuat kebajikan walau seberat sebiji isawi. Melainkan akan dicegah oleh angin ribut itu. Sehingga kalau ada orang yang cuba melarikan diri ke perut gunung sekalipun, nescaya angin ribut itu akan menjebaknya dan mengakhiri hayatnya. Nabi Isa turun ya, dia tentang orang kafir ya. Mukjizat dia ya. Macam mana dia nak tentang orang kafir itu banyak-banyak? Nafas dia. Sejauh mana nafas dia? Sebab itu dia kasih kita jangan kasih bernafas. Jadi Nabi Isa punya nafas pun tak boleh keluar agaknya lah. Ini kita terfikir serta-merta ya. Nabi Isa punya nafas. Apabila Nabi Isa punya nafas, dia turun nanti. Dia hembus nafas dia. Nafas tu dia bawa angin sampai sejauh mana dia terhidu bekas nafas ni. Nabi Isa semua mati kafir. Gelimpangan mati. Nanti ada angin keluar lagi. Selepas wafat Nabi Isa, matahari dah terbit daripada barat. Ya, Quran dah diangkat. Kaabah dah pecah. Ketika itu orang-orang mukmin dah tinggal sedikit saja. Maka Allah Ta'ala lepaskan angin daripada arah Yaman, menghalakan orang ke negeri Syam. Semuanya mati. Tak tinggal kecuali kafir saja. Ketika itu baiklah kau mati. Kalau kau tak mati, na'udzubillah, habislah tu maknanya. Ya Allah, semuanya akan mati orang-orang mukmin. Awal mula mati sayyid-sayyid dahulu. Sayyid-sayyid dahulu akan meninggal dunia, zuriat Rasulullah. Kemudian baru kita, baru Jawa, Banjar semua tu. Kemudian semua meninggal dunia, tak tahu masih ada orang Jawa ke tidak ketika tu ya. Allah semua tu meninggal semua. Kemudian orang-orang kafir yang nampak dunia meledak semuanya tu ya. Baik. Sehingga kalau ada orang yang cuba melarikan diri ke perut gunung sekalipun, nescaya angin itu akan menjebaknya dan mengakhiri hayatnya. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.